Kata saya resis. Saya tak pedulilah nak kata resis. Cina resis tak apa, takkan saya resis tak boleh. Ni negara saya. Saya orang Melayu. Saya tuan tanah. Tok nenek saya mati berjuang di sini. Yang duduk sebelah kita ni macam mana? Mungkin orang kata saya resis. Saya tak pedulilah nak kata resis. Cina resis tak apa, takkan saya resis tak boleh. Ni negara saya. Saya orang Melayu. Saya tuan tanah. Tok nenek saya mati berjuang di sini. Saya pun beranak di sini. Saya peduli apa orang nak kata saya resis. Kan? Jadi apa-apa pada Sultan. Kita ni, saya ni nak tahan. Jadi pada anak cucu kita, apa berlaku dalam kerajaan kita, saya yang nak tahan ni. Hampa nak harap Cina? Tak. Boleh harap lah kot. Boleh harap sajalah. Sejarah dah membuktikan. Jadi saya, dulu orang duk nasihat saya lah. Kata, abang jangan duk resis saya mampu hampa. Tak peduli kan. Mati bukan tangan hampa. Mati Allah Ta'ala ya tak. Duk saja pun mati. Tengah sembang ni boleh mati tu. Dia tak ada sifat materialisme. Akhirnya benda ni lah yang disebutkan oleh Zakbar dalam buku dia Falsafah Takdir. Falsafah Takdir. Zakbar kata, orang Melayu bila dia berusaha, usahanya sedikit. Tapi dia mengharapkan balasan yang besar. Tetapi bila dia berusaha, dan dia berusaha, kemudiannya dia merasakan bahawa usahanya itu tidak ke mana-mana, akhirnya dia berhenti. Dan kemudiannya dia menyerahkan usahanya itu kepada takdir. Bila takdirnya itu tidak jatuh, takdirnya yang baik tidak jatuh kepadanya, maka dia menyalahkan takdir. Ini kata Zakbar. Jadi takdir ni, siapa yang bagi takdir tu? Rezeki, ajal, maut, takdir ni Allah Ta'ala yang tentukan atas usaha kita. Tapi kita ni Zakbar kata ni. Zakbar kata orang Melayu ni suka salah takdir. Macam lah sampai lah duk ada panggil tu. Nak buat macam mana, miskin. Gilbert Khoo Dorotelu tahun 1983. Buku ni buku teks saya mengaji masa kita 6 di Jitra. Jadi saya ingat lagi tahun 20-an apabila ada cadangan, Lawrence Guillemard mencadangkan supaya mencadangkan agar pentadbiran tanah Melayu diserahkan kepada orang Melayu. Persatuan-persatuan Cina termasuklah beberapa pekerja-pekerja kerajaan pada ketika itu, terutama orang Cina lah, mereka bantah. Mereka kata orang Melayu tak layak memerintah pentadbiran tanah Melayu dan mereka akan merosakkan pentadbiran itu sendiri. Sebab mereka ni bukan satu bangsa yang boleh bersatu hati. Ini kata orang Cina. Disebabkan Cina yang mai ke tanah Melayu sampai tahun 40-an mengatakan, pokok Cina ni semua kata, kami akan balik ke negara Cina dan kami akan pulang ke tanah asal kami. Yang kita sebut hari ni setengah orang sebut sebagai Cina balik Tongsan tu lah. Jadi mereka sendiri yang duk sebut kami akan balik Tongsan. Kalau kita tengok daripada penulisan Hamka dan Zakbar ni, dia lebih kepada menyentuh persoalan masyarakat. Hendak mendidik masyarakat dengan cara lembut dan menyedarkan. Sebab orang Melayu ni dia tak suka, dia punya habit. Orang Melayu ni dia tak boleh hantarkah dia, tak boleh nak tiba-tiba nak pergi tunjuk pandai. Orang Melayu dia cukup pantang tu. Tapi itulah kesilapan orang Melayu. Sebab kita tak boleh, kita ketegak keras kepala dan kita tak mau terima perubahan. Kita rasa kita kemas dah. Sebab tu kita duk menjerit ketuanan Melayu ni berpuluh-puluh tahun dah. Tapi ketuanan yang macam mana yang tinggal kat kita? Kita hanya tinggal menang sorak kampung tergadai. Bila tanah-tanah kita habis kat Cina. Saya tak salahkan Cina. Sebab Cina ni, mana-mana pendatang pun, dia akan bersifat macam tu. Dia mai dia nak kaya. Kita yang duduk dalam rumah ni, itulah yang kita nak. Kita sendirilah yang kena sedar dan kita kena defend benda tu. Okey. Baca buku Kuo Kiasong dan saya dah baca buku Tukar Abdul Rahman. Okey. Kuo Kiasong ni, dia merujuk kepada D.K. Vesil. D.K. Vesil ni dia, siapa bisa baca buku D.K. Vesil ni, buku 13 Mei juga tajuk dia. D.K. Vesil ni dia mengumpul kereta akhbar yang dikeluarkan oleh semua surat khabar pada ketika itu dan mencoretkan satu cerita berkenaan 13 Mei. Seolah-olah dia macam benda tu memang jadi depan mata. Ni D.K. Vesil. Dan Kuo Kiasong ada refer kepada buku ni lah. Dan buku D.K. Vesil ni hampa payah nak jumpa. Lepas tu ada satu lagi buku Goh Take apa saya tak ingat 13 Mei juga, buku nipis saja. Dan Kuo Kiasong juga merujuk kepada buku tu lah. Okey. Pada saya Kuo Kiasong ni dia duk melihat
kepada isu orang Melayu ni, tak apalah, lembut lah, lembik tengkuk. Orang Melayu ni kan lembik tengkuk. Jadi dia berniat jahat. Pada saya dia memang berniat jahat nak mencetuskan satu provokasi kepada orang Melayu. Sebab kalau kita baca dalam buku Tun Razak, seorang patriot yang ditulis oleh Prof. Nik Anwar, dan ada seorang lagi buku warna hitam tu, terbitan UKM. Ketika berlaku 13 Mei, selepas berlaku 13 Mei tu, ada laporan yang diperolehi oleh CIA dengan MI6. Mereka dua-dua Pok ni mai jumpa Tun Rahman. Dan disebut bahawa ia berkait dengan Lim Cheong Yew. Lim Cheong Yew ni presiden gerakan yang menang. Sebenarnya dalam peristiwa 13 Mei, gerakan yang menang dalam pilihan raya, bukan DAP. Tapi DAP ni kena bin. Itu satu cerita lain. Tak apa, tu nanti saya cerita. Jadi, kalau baca dalam buku tu, kedua-dua pihak tanya kepada Tun Razak. Terutamanya CIA dan terutamanya CIA lah. Sebab laporan tu, salah satu dia juga mengatakan bahawa askar Melayu ditubuhkan, penubuhan askar Melayu telah memberi kelebihan senjata kepada orang Melayu yang akan menyebabkan orang minoriti akan ditindas ataupun dibunuh dengan alasan menggunakan kuasa tentera. Lebih kuranglah apa boleh baca dalam buku tu. Okey. Jadi, mereka tanya, British CIA kata, betul ke benda ni jadi? Dan kemudian MIA pun datang, MI6 pun datang, dia kata, serahkan balik tanah Melayu kepada Commonwealth. Lebih kurang macam tu lah. Jadi Tun Razak kata, ni hampa dua, lebih kurang lah bahasa Kedah lah kita. Ni hampa dua ni jangan main menyebut boleh tak? Tanah Melayu baru dah merdeka, kita dah ada nama negara iaitu Malaysia, dan kami sebuah negara yang baru nak membangun, dan kami berhak untuk menentukan perjalanan kami sendiri. Kami sudah mengajak kaum bukan Melayu untuk menyertai pasukan keselamatan, tetapi ditolak bukan hari ini 13 Mei 69, tetapi ditolak sejak tahun 1948 lagi. Malah tahun 48 lah telah ditolak oleh orang Cina. Yang sebut pasal orang Cina duk belah balik kawasan 6000-7000 tu boleh baca dalam buku Adijaratnam, politik perkauman, buku yang warna putih tu, Adijaratnam. Okay, jadi Kuo Kesong ni dia manipulate isu. Ya biasalah, nak jual buku ni dia kena bagi trigger orang kan untuk pasal apa nak orang nak bergaduh jom kita baca buku ni kan. Macam buku yang 2 tahun lepas sebelum Covid tu kan ada buku yang karikatur Jata Negara tu kan. Jadi buku tu pernah kena ban. Jadi pada satu sudut nak menjual buku lah. Dan Kuo Kesong ni pun kita kenal dia daripada geng baju kuning yang duk berjuang liberalisasi dan sebagainya. Tapi berdasarkan apa yang dihujahkan oleh Kuo Kesong adalah daripada sudut pandang Cina sendiri. Kalau kita lihat kepada dalam bidang akademik, itu pada sudut pandang dia lah. Dan saya sebagai orang yang mengaji dalam bidang sejarah, sebenarnya saya pun tak boleh nak menghukum kan? Tapi sebagai manusia, saya orang Melayu, saya melihat kepada ini adalah satu agenda jahat. Di mana kenapa dia nak tulis 13 Mei? Sedangkan sepatutnya orang Melayu yang kena tulis. Tetapi orang Melayu tak tulis pasal orang Melayu yang menang dalam pertempuran tu.